Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Jariati binti Jahari selaku pensyarah bagi kursus MPU 3092 Pendidikan Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kami meneruskan pembentangan bagi tugasan kerja khusus yang kedua ini. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Dalilah binti Kamaruddin daripada kelas Pendidikan Islam 3 selaku pembentang pertama. Pembentang yang kedua ialah Husna Izzati binti Syaizan dan pembentang yang terakhir ialah Siti Haja Asyafiq binti Zainuddin. Jadi, pada tugasan pertama, kami telah memilih sebuah institusi pendidikan yang sama iaitu Kolej Islam Sultan Azlam Shah atau singkatannya KISAS. Berdasarkan tugasan penulisan yang pertama, saya telah menjelaskan sistem pendidikan berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dilaksanakan di KISAS. Seperti umum ketahui, penerapan sistem pendidikan berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah di Kisas amat tinggi dalam kalangan pelajar Kisas dan mereka amat mementingkan budaya membaca Al-Quran dan menerapkan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, pembentangan kali ini adalah berkaitan dengan cadangan penambahbaikan daripada hasil dapatan yang telah diperoleh daripada tugasan 1. Baik, cadangan penambahbaikan yang pertama ialah meningkatkan amalan tadarus dan tadabbur Al-Quran setiap hari. Okey, di Kisas sememangnya bacaan Al-Quran sentiasa didengari di mana-mana sahaja setiap hari. Hal ini kerana budaya pembacaan Al-Quran setiap pagi sentiasa diamalkan sejak dahulu lagi sebelum memulakan proses pembelajaran. Sistem pendidikan berasaskan Al-Quran sentiasa dipraktikkan dan menjadi keutamaan kepada semua pelajar Kisas setiap hari. Sebagai contoh, di Kisas, bacaan Al-Quran akan diadakan pada waktu pagi selama 10 minit sebelum memulakan pembelajaran. Dengan meningkatkan program tadabbur dan tadarus setiap minggu, secara tidak langsung, pelajar Kisas akan lebih menghayati isi kandungan Al-Quran dengan lebih mendalam dan mempraktikkan hikmah dan pengajarannya dalam kehidupan seharian. Dengan program ini, rasa cinta pelajar terhadap Al-Quran akan meningkat kerana program ini akan diadakan setiap minggu. Pelajar-pelajar akan bertadarus dan bertadabbur Al-Quran dengan kumpulan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan program tadabbur dan tadarus Al-Quran ini juga yang dijalankan setiap minggu, ia akan dapat meningkatkan lagi kefahaman pelajar-pelajar dalam memahami dan mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Okey. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk melakukan qiyamul lail kerana banyak kelebihan yang dijanjikannya. Walaupun hukumnya ialah sunat, namun Islam meletakkan nilai qiyamul lail sangat tinggi dalam kehidupan manusia kerana ganjaran yang dikurniakan berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16. Ayat ini bermaksud orang yang melakukan qiyamul lail akan mendapat berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai balasan yang baik. Jadi cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kehidupan Islam yang diamalkan di Kisas berasaskan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ialah memperkasakan program qiyamul lail dengan lebih kerap. Okey, melalui amalan sunnah qiyamul lail ini, pelajar-pelajar Kisas akan dapat meningkatkan lagi kekuatan dan hati mereka untuk melaksanakan aktiviti harian mereka seperti menempuhi cabaran dalam pembelajaran. Sememangnya amalan qiyamul lail sudah diterapkan di kalangan pelajar Kisas, namun ianya tidaklah dibuat setiap minggu ataupun secara kerap. Oleh yang demikian, satu cadangan penambahbaikan berkaitan qiyamul lail yang akan dilaksanakan secara berjemaah dengan lebih kerap oleh pelajar-pelajar akan membentuk insan yang lebih kuat jasmani maupun rohani. Dengan amalan qiyamul lail yang dibuat setiap minggu ini, secara tidak langsung pelajar-pelajar akan terbiasa dan meneruskan amalan sunnah ini apabila di rumah. Bukan itu sahaja, dengan penerapan amalan qiyamul lail yang lebih kerap dapat mewujudkan keikhlasan ketika beramal dan menghidupkan mata hati sebagaimana Nabi Ibrahim AS menemui hakikat ketuhanan yang sebenar. Baik, sekolah adalah institusi pendidikan yang sangat memerlukan suasana beragama, khususnya bagi menyediakan anak-anak dengan persekitaran kondusif untuk menyebarkan kebaikan. Selain itu, persekitaran yang baik juga penting dalam usaha menjana akhlak yang baik dalam kalangan murid sebagai memenuhi perintah Allah SWT.
Budaya hidup Islami juga boleh diterapkan di sekolah mampu membina budaya positif dan diterapkan terhadap pembinaan jati diri serta pembentukan akhlak pelajar. Persekitaran dan gaya hidup berasaskan sunnah Rasulullah amat penting dalam pembinaan model insan yang kental. Okey, cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah memperkayakan budaya satu hari satu sunnah. Amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Di Kisas, amalan sunnah seperti usrah dan selawat sudah sering dilakukan. Namun amalan sunnah seperti amalan sebelum dan selepas tidur, keluar daripada tandas, solat duha, menjaga wuduk dan sedekah ada kalanya tidak dilakukan oleh pelajar. Maka, melalui program memperkayakan budaya satu hari satu sunnah, pelajar perlu melakukan sunnah Rasulullah setiap hari satu kali dan perlu mencatatkannya pada checklist sunnah yang telah disediakan. Budaya satu hari satu sunnah ini dapat mewujudkan suasana Islam yang indah, seterusnya meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, budaya sunnah seperti amalan sebelum dan selepas tidur. Setelah bangun tidur, disunatkan untuk mengusap wajah dengan tangan seperti sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bangun tidur kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Bukan itu sahaja budaya sunnah yang boleh dihidupkan di Kisas, namun masih banyak amalan sunnah Rasulullah yang boleh dihidupkan di sekolah seperti memakai jubah pada hari tertentu, memberus dengan gaya sugi, bersedekah, istighfar ketika maslapan dan sebagainya lagi. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa kesejahteraan kepada umatnya di dunia dan juga di akhirat. Banyak kelebihan bagi orang yang membaca Al-Quran. Begitu juga bagi orang yang menghafaz Al-Quran. Allah akan memberikan dua ganjaran, iaitu ganjaran di dunia dan juga ganjaran di akhirat. Dan cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah melaksanakan program menghafaz satu surah penuh setiap hari Jumaat. Dengan penerapan hari menghafaz Al-Quran iaitu pada hari Jumaat, semua pelajar akan lebih bersedia untuk menghafaz satu surah penuh pada hari yang telah ditetapkan ini. Pelajar-pelajar yang berjaya menghafal surah dengan lancar dan baik akan diberikan sijil penghargaan pada hari perhimpunan minggu seterusnya. Dengan pemberian sijil penghargaan ini, pelajar-pelajar akan lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menghafal surah demi surah setiap minggu. Hari Jumaat dipilih kerana ianya merupakan penghulu segala hari. Bukan itu sahaja, penghafaz Al-Quran juga bukan sahaja mendapat ganjaran di dunia, namun juga ganjaran di akhirat. Dengan program menghafal Al-Quran ini juga dapat meningkatkan lagi daya ingatan pelajar, bukan sahaja berkaitan Al-Quran, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran mereka. Yang saya hormati Umi Jariyati binti Jari, jadi saya akan menyambung pembentangan hari ini dengan sistem akhlak. Institusi yang telah saya pilih untuk melakukan kajian bagi tugasan ini ialah Kolej Islam Sultan Adam Shah ataupun KISAS yang terletak di Kelang. Jadi, poin yang ingin saya highlightkan di sini ialah cadangan penambahbaikan bagi memperelokkan lagi sistem akhlak berdasarkan program-program yang telah diadakan. Jadi, poin yang saya ingin utarakan pada hari ini ialah untuk memperkasakan amalan memberi salam kerana amalan ini bukanlah suatu amalan yang tidak diadakan di Kisas. Amalan ini berlaku di Kisas. Namun, dari sudut bentuk pengamalannya tu, saya berpendapat kita boleh katakan masih ada lompong yang boleh kita menambah baik. Okey, memperkasa amalan memberi salam. Untuk pengetahuan pendengar, di Kisas kami membudayakan amalan memberi salam dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, antara kawan sesama batch pun kita anjurkan untuk sentiasa memberi salam, dan antara lain batch pun kita sangat-sangatlah menganjurkan supaya kita dapat mengeratkan silaturahim dalam masa yang sama dapat mengecilkan gap di antara senior dan junior. Okey, kenapa saya kata memperkasa amalan memberi salam? Adakah amalan ini berlaku secara tidak konsisten di Kisas? Tidak. Saya mengatakan untuk memperkasakan amalan memberi salam ini kerana jika kita lihat ataupun mengikut pengalaman saya sebagai seorang alumni Kolej Islam Sultan Adam Shah, saya dapat kenal pasti bahawa kebanyakan amalan ini hanya dipelopori ataupun lebih diamalkan oleh adik-adik tingkatan 4. Kebanyakan kakak-kakak tingkatan 5 lebih memilih untuk membiarkan adik-adik memberikan salam kepada mereka terlebih dahulu, yang mana saya rasa agak kurang bersetuju dengan keadaan ini. Bagi saya, Kolej Islam Sultan Adam Shah ataupun di mana-mana sekolah sekalipun, ianya merupakan satu tempat untuk melatih
melatih kita menjadi Muslim untuk berdepan dengan dunia yang sebenar pada masa yang akan datang. Jadi, sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang senior yang sepatutnya menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adik, saya merasakan adalah penting untuk diterapkan bagi mereka memberi salam terlebih dahulu kepada adik-adik. Perkara ini adalah di samping kita dapat mengeratkan silaturahim antara mereka, perkara ini juga dapat mengecilkan sedikit jurang antara senior dan junior. Contohnya apabila kita lihat jika berlaku jurang antara senior dan junior, banyak masalah yang boleh berlaku. Sebagai contoh, masalah pergaduhan antara batch, tidak sefahaman ataupun susah untuk menggerakkan sesuatu kerja kerana tidak berlaku sefahaman antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Perkara ini sewajarnya kita tekankan. Okey, itu ialah poin yang pertama saya, iaitu memperkasakan amalan memberi salam antara senior dan junior. Yang kedua ialah memperkasakan mutaba'ah amal. Mutaba'ah amal ni apa? Okey, di College Islam Sultan Alam Shah, setelah saya melakukan kajian dan sedikit pengalaman saya belajar di tempat tersebut, waktu bulan Ramadan, kita akan edarkan mutaba'ah amal. Yang mana mutaba'ah amal itu ialah sebuah jadual yang amalan yang boleh kita lakukan dalam sepanjang hari dan kita boleh tik. Jadi melalui tik-tik, kita punya tik tu, kita dapat kena pasti adakah hari ini amalan kita lebih baik daripada semalam ataupun kita boleh perbaiki lagi dari hari ke hari. Jadi saya dapat kena pasti bahawa di Qisas terdapat terlalu banyak amalan yang baik-baik yang boleh kita ikuti. Namun, mereka kurang memberikan penekanan terhadap Qiyamul Lail. Perkara ini berlaku di antara pelajar, namun secara individu. Saya rasa adalah lebih baik kita anjurkan program ini secara berjemaah. Hal ini kerana daripada sinilah kita ingin membentuk dan mendidik pelajar agar sentiasa mengamalkan perkara ini. Jika kita hanya menyerahkan kepada pelajar bulat-bulat tanpa mengada program-program seperti ini, maka mungkin sesetengah pelajar akan bertikap untuk langsung tidak melakukan amalan ini. Sedangkan kita tahu betapa besarnya amalan Qiyamul Lail, bahkan dikatakan diumpamakan sebagai anak panah yang mengenai panahnya, mengenai sasarannya. Kerana seperti yang mana kita tahu, amalan Qiyamul Lail ini sangatlah dianjurkan sebagai seorang Muslim untuk menguatkan jati dirinya, menguatkan minda dan jiwanya untuk berdepan dengan dunia yang akan datang. Itulah poin saya untuk memperkasakan mutaba'ah amal di Qisas. Yang ketiga ialah program sukarela bersihkan surau. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh ataupun lebih lanjut mengenai program sukarela membersihkan surau ini, suka untuk saya kongsikan bahawa di Qisas, bahawa di bawah organisasi Badan Dakwah dan Rohani ataupun Badan Qisas, kita terdapat Exco Musalla, yang mana Exco Musalla ni ada AJK-AJK-nya. AJK ni pada setiap hari pada waktu petang ketika orang lain makan beradab, mereka mengorbankan masa tersebut untuk membersihkan surau. Contohnya seperti mengemop surau, menyapu sampah, mengutik rambut di kapet dan sebagainya lah. Ini merupakan suatu amalan ataupun suatu program yang saya rasakan sangat menarik untuk menjamin ataupun mengekalkan kebersihan surau. Walau bagaimanapun, saya rasakan adalah lebih baik untuk kita menganjurkan semua pelajar untuk turut serta mengadakan program ini. Bukanlah untuk setiap hari. Namun mungkin kita boleh adakan, okey, minggu ini pada hujung minggu, AJK surau boleh rehat. Kita adakan daripada ikut kelas. Contohnya pelajar tingkatan 5 pada hari Sabtu, dia membersihkan surau. AJK surau boleh rehat macam tu. Jadi perkara ini sedikit sebanyak kita boleh berkongsi rasa tanggungjawab antara pelajar. Okey. Dan surau juga merupakan sebuah tempat yang kita sentiasa untuk kita membina hubungan cinta kita dengan Allah. Jadi adalah penting, sangat penting untuk kita menjaga kebersihan surau itu tersendiri. Jadi kesimpulannya, apa yang saya boleh simpulkan ialah College Islam Sultan Alam Shah ataupun lebih dikenali sebagai Qisas ini merupakan sebuah institusi yang sering digembar-gemburkan dengan amalannya, tarbiyah dan bi'ahnya sendiri. Walau bagaimanapun, sesempurna mana sekalipun khabar yang diuar-uarkan, tempat itu masih lagi ada kekurangan. Dan setiap kekurangan masih boleh kita tambah baik. Seperti mana kata-kata Inggeris,
even the best can get better. Walaupun yang terbaik itu masih boleh jadi lebih baik daripada waktu yang sebelumnya. Jadi inilah 3 cadangan penambahbaikan saya yang ingin saya utarakan, iaitu yang pertama memperkasakan amalan memberi salam, terutamanya antara junior dan senior. Yang kedua ialah memperkasakan mutaba'ah amal ataupun yang saya highlight ialah seperti Qiyamul Lail. Yang ketiga ialah program sukarela membersihkan surau, iaitu ingin melibatkan semua warga Aspuri ataupun warga pelajar. Jadi itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan dengan cadangan penambahbaikan dari aspek sistem masyarakat. Cadangan yang pertama ialah mengeratkan lagi jalinan dan kerjasama dengan masjid. Masjid bukan sahaja tempat untuk pelaksanaan ibadah semata-mata. Ia merupakan pusat kegiatan yang sangat luas. Sebagaimana dalam sirah Rasulullah SAW ketika baginda dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, baginda telah singgah ke satu kawasan yang dinamakan Quba dan mendirikan masjid. Begitu juga ketika baginda telah sampai ke Madinah, baginda dan para sahabat mendirikan masjid dan masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Nabawi. Umat Islam sangat berkepentingan dalam mengimarahkan masjid. Ini kerana masjid merupakan tempat ibadah yang suci dan merupakan tempat yang penting bagi umat Islam khususnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Suraqallahul azim. Maksudnya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Melalui ayat ini, memakmurkan masjid mempunyai kesan yang positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualiti hidup masyarakat dan negara. Oleh kerana itu, setiap Muslim harus berperanan dalam memakmurkan masjid sebagaimana firman Allah yang telah dibacakan tadi. Berbagai program yang dapat dilaksanakan oleh pihak KISAS dan bekerjasama dengan pihak masjid, terutamanya dalam aktiviti dan program dakwah dan ceramah. Antaranya, pihak KISAS boleh mengadakan ceramah Maulidur Rasul, ceramah awal Muharram, ceramah Isra' Mi'raj di masjid untuk mengeratkan lagi hubungan dan jalinan dengan pihak masjid. Selain itu, pihak KISAS juga boleh melibatkan masjid dalam urusan kesukarelawan dan menyediakan platform bagi pelaksanaan dakwah oleh pelajar-pelajar KISAS. Cadangan seterusnya ialah memperkasakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Suraqallahul azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-71, maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh, yakni mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penguasa lagi Maha Bijaksana. Tidak dinafikan, konsep amar ma'ruf nahi munkar telah dijalankan oleh pihak KISAS. Namun, kita ingin memperkasakan lagi konsep ini di sana khususnya. Rasulullah SAW juga memberi ingatan kepada sesiapa yang melihat kemungkaran supaya bertindak mencegahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhum hadisnya, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, yakni kuasanya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, iaitu nasihat. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Apabila seseorang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya. Menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah melaksanakan kempen tentang Islam. Contohnya ikhtilat, jauhi zina, menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Selain itu, pihak Kisas juga boleh merancangkan lagi aktiviti di sosial media dengan menyediakan poster tentang Islam. Semoga dengan cara tersebut, kita dapat membantu menyedarkan masyarakat di luar sana. Pihak Kisas juga boleh mengadakan kerjasama dengan pihak masjid untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar yang berkebolehan untuk menyampaikan dakwah secara santai dan memberikan mereka platform untuk menjadi seorang pendakwah dan da'i yang dapat membantu masyarakat di luar sana. Cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah program anak angkat bersama alumni Kisas. Sebenarnya, program ini telah dilaksanakan oleh alumni Kisas sebagai rasa tanggungjawab untuk membantu anak-anak yang kurang berkemampuan dan kehilangan ibu atau bapa. Daripada Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah SWT, maka baginya kebaikan yang banyak dari setiap rambut yang dibelai. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, lelaki dan perempuan, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari telengahnya. Riwayat Ahmad. Okey, cukuplah bukti daripada hadis Rasulullah SAW menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan kedudukan orang yang menjaga kebajikan anak yatim, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri merupakan anak yatim. Program anak angkat ini sangat membantu keluarga yang kurang berkemampuan, khususnya anak yang kehilangan ibu dan ayah, dalam meneruskan proses pembelajaran dengan lebih baik. Program ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan alumni Kisas dengan pelajar-pelajar Kisas. Seterusnya, mencorakkan mereka menjadi generasi yang dapat membangun masyarakat Islam yang mantap dan teguh keimanannya. Sesungguhnya, pelbagai perkara dan usaha yang dapat dilakukan oleh pihak Kisas dalam memantapkan lagi masyarakat untuk memajukan umat Islam. Manusia telah diciptakan oleh Allah secara fitrahnya hidup secara bermasyarakat. Oleh itu, setiap orang memainkan peranan dalam sistem kemasyarakatan untuk membina generasi yang dapat menyambung perjuangan Rasulullah SAW dalam mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Semoga usaha-usaha yang baik mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Sekian daripada kami. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.